Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Matahari bersinar mengandungi cahaya, beredar dengan cahayanya, maka ianya menyinari dan menerangi dunia sejagat ini. Andai kata gelap mengandungi kegelapan, maka sudah pasti ianya menggelapkan dunia. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dan dengan keikhlasan serta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua berhijrah. Kita semua tawajuh meninggalkan kampung halaman dan akan pergi ke tempat-tempat yang dekat dan yang jauh. Andai kata kita mempunyai nur dan cahaya, maka nur dan cahaya itulah yang terpancar dari kita. Sebaliknya, jika sekiranya kita mempunyai kegelapan, maka kegelapan itulah akan terhasil dari kita. Oleh itu, kita semua hendaklah berusaha dengan kesungguhan untuk mendapatkan nur itu, agar kita menjadi pembawa cahaya. Nur itu bukanlah ada pada zat manusia, tetapi manusia mendapatkan nur lantaran amalan nurani. Oleh itu, kita hendaklah membanyakkan amalan-amalan nurani agar kita mendapatkan nur itu dan memancarkannya kepada orang lain. Di samping itu, kita hendaknya menjauhi amalan-amalan yang gelap agar kita tiada menjadi pembawa kegelapan. Amalan-amalan nurani ialah ajaran-ajaran dan sunnah baginda Muhammad SAW yang dikerjakan semata-mata mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalan-amalan itu hendaklah dikerjakan sebanyak-banyaknya dengan berterusan, khusyuk dan tenang, agar amalan kita terus menjadi nurani. Adapun amalan-amalan nurani itu ialah berdakwah dengan sepenuh ikhlas, semata-mata mendapatkan keimanan dan keyakinan sejati. Dakwah itu ialah tugas para anbiya alaihi wassalam yang terunggul sekali, dan dakwah itu ialah sumber kebaikan dan kebahagiaan bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadat, terutama solat, termasuk zikir, membaca Quran, berdoa dan beristighfar. Mempelajari ilmu ta'lim, terutamanya ilmu yang menyatakan natijah baik dan buruknya amal perbuatan manusia di alam akhirat. Akhlak yang sempurna, yang akhlak baginda Muhammad SAW, akhlak yang dianjurkan, diajarkan oleh baginda SAW, yang kesimpulannya ialah supaya kita berkelakuan baik dan bermoral tinggi terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan mendapatkan keredaannya. Itulah amalan-amalan nurani. Jika dikerjakan sebanyak-banyaknya dengan berterusan, istiqomah, nescaya akan mencapai nur dan kehidupan menjadi nurani. Oleh itu, kita semua hendaklah memperbanyakkan amalan-amalan tersebut. Awaslah, kita hanyalah meninggalkan rumah, kampung halaman dan alam sekalian sahaja. Sebaliknya, kita tidaklah meninggalkan nafsu dan syaitan yang merupakan musuh utama. Kedua-dua musuh yang berat itu, siang dan malam, dalam setiap keadaan dan situasi, tetap mengiringi kita. Kelakuan-kelakuan yang buruk juga menyertai kita. Segala tersebut di atas pasti akan mendorongkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang akan melemparkan kita dalam lembah kegelapan, serta menjauhkan diri dari keridaan Allah dan rahmatnya. Kita pasti akan berjaya menghindarkan diri dari kejahatan kedua-dua musuh itu hanya dengan menjaga masa. Selain dari masa tidur, iaitu 6 atau 7 jam, kita semestilah mempergunakan masa sepenuhnya untuk menyelenggarakan amalan-amalan nurani itu. Yakni kita hendaklah mendakwahkan iman serta amalan-amalan yang dikehendakinya, atau mengerjakan solat-solat sunat, zikir, tilawah Quran dan sebagainya, ataupun mengambil bahagian dalam halaqah ta'lim dan taklum, atau melatihkan diri dengan akhlak yang sempurna. Amalan ini akan mendatangkan nur apabila dikerjakan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mendapatkan ganjaran di akhirat. Andai kata niat anda tidak ikhlas dan hening, amalan-amalan itu nescaya akan melempar kita ke dalam neraka jahanam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, manusia yang mula-mula akan menghadapi pertanyaan di hari kiamat ialah 3 orang, dan mereka lah yang mula-mula sekali akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Pertama, seorang yang terbunuh, mati syahid dalam peperangan
dalam perang mempertahankan agama. Kedua, seorang yang alim agama dan alim Quran yang menyebarkan pengetahuannya hingga ke akhir hayatnya. Ketiga, seorang yang dermawan, yang paling kaya, yang diberi Allah harta kekayaan yang tak terhingga banyaknya dan membelanjakannya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketiga-tiga orang itu mengerjakan amal-amal tersebut bukanlah kerana Allah, tapi untuk mencari nama kemasyhuran, kemuliaan dalam dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, apabila ketiga-tiga orang itu dibawa ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala yang adil untuk mengadilinya, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami amat mengetahui hati dan niat-niat kamu. Kamu mengerjakan amal-amal nurani bukanlah untuk mencari keradaanku, tapi untuk mencari kemasyhuran, dan itu sebenarnya telah diberi kepada kamu. Di sini tidak ada satu apa pun untuk kamu. Kemudian kerana amalan-amalan mereka itulah, maka Allah Subhanahu wa taala melempari mereka dalam neraka Jahanam. Terangkan di dalam kitab hadis bahawa mereka itulah makhluk yang mula-mula sekali akan menderita api neraka Jahanam di akhirat. Dengan semua, hendaklah merenung sejenak bagaimana hadis ini menggeletarkan hati. Apabila hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka kadang-kala beliau menjerit-jerit kerana terlalu takut dan jatuh tidak sedarkan diri. Pada suatu hari ketika manakala seorang mendengar hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan meriwayatkannya kepada Amir Muawiyah radhiyallahu anhu, maka beliau menangis teresak-esak yang amat mengharukan. Apabila sedar kembali, beliau berkata, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan benarlah apa yang telah disampaikan daripadanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Hud ayat 15 hingga 16 menyatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang yang tidak memperolehi di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia ini, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semasa keluar dalam jemaah hendaklah mempergunakan masa sepenuhnya untuk mengutamakan hanya 4 perkara. Yang terutama sekali ialah dakwah mengenai iman dan yakin serta amalan-amalan yang dikehendakinya. Untuk menyelenggarakan dakwah tersebut, mestilah mengadakan jaulah umumi dan khususi. Yang adab-adab dan peraturan-peraturannya hendaklah diterangkan sebelum jemaah jaulah itu keluar, yang harus didengar dan diamati dengan sungguh-sungguh. Apabila kita pergi ke lorong-lorong dan pasar-pasar untuk berdakwah, maka syaitan akan menarik perhatian kita kepada kebendaan. Untuk itu hendaklah berdoa terlebih dahulu agar Allah SWT serta sifat-sifatnya yang terunggul, dan hendaklah memandang ke bawah serta mengutamakan maksud dan tujuan jemaah. Semana seorang pesakit dibawa ke hospital, maka pesakit dan pengirim-pengirimnya janganlah mengutamakan keadaan hospital dan bangunan-bangunan seindah itu, tapi mereka mengutamakan keadaan si pesakit dan rawatannya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu jaulah khususi, jika dapati orang yang diajak bicara itu tak mahu mendengarkan dan bersikap acuh tak acuh terhadap dakwah yang disampaikan itu, maka ahli-ahli jemaah hendaklah mengundurkan diri dengan cara yang baik, lalu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Tapi jika orang yang diajak bicara itu simpati dengan ahli-ahli dakwah, maka hendaklah membicarakannya dengan baik mengenai kegiatan-kegiatan jemaah, kemudian meminta ia supaya melapangkan masanya. Di waktu jaulah khususi juga, jika kita jumpa guru-guru agama, maka janganlah sekali-kali berdakwah kepada mereka, hanya mintakan kepadanya supaya berdoa. Jika anda dapati mereka bersimpati dengan jemaah dan ahli-ahlinya,
maka kita hendaklah menerangkan kepadanya dengan cara kakuzari, dengan cara ringkas. Kita telah jumpa ulama-ulama dan guru-guru agama dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Jagalah darajat kedudukan dan kehormatan mereka, kerana mereka adalah pewaris Nabi-Nabi AS dan memelihara ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah mengumpul orang ramai dalam masjid. Selepas berlaku jauhlah umumi, dan hendaklah menerangkan kepada mereka mengenai kepentingan iman dan yakin, sembahyang, zikrullah, pengetahuan agama, kesempurnaan akhlak, dan perjuangan orang-orang lama, lalu memberikan dorongan kepada mereka melalui tashkil. Apabila sesudah tashkil, janganlah kita berpuas hati terhadap mereka yang telah berjanji walaupun telah memberi nama, tapi hendaklah berusaha dengan kesungguhan hati, iaitu tanggungjawabnya untuk menghantarkan mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dipeliharalah masa mereka dengan sebaik-baiknya, agar masa mereka itu jangan tersia-sia. Siapa yang tidak berpeluang menyertai jemaah untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidupkanlah jemaah di kawasan itu, supaya diadakan jaulah, adakan taklim harian, solat berjemaah, zikir, amal ijtima'i tempatan dan sebagainya. Setelah menyempurnakan tugas-tugas dakwah, maka seperti mana seorang peladang telah ia menaburkan benih-benih dalam tanah, barulah ia mohon kepada Allah supaya usahanya berhasil, maka begitu pula lah anda hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh khusyuk dan tawaduk, kerana dialah yang dapat membuka pintu hati manusia. Dialah yang menggunakan iman sejati dan amal soleh pada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang menghampakan siapa yang dikehendakinya. Amalan yang terpenting sekali sudah dakwah tadi ialah taklim. Apabila menghadiri halqah taklim, maka duduklah dengan sepenuh khusyuk. Hendaklah mengenangkan jasa baginda Muhammad SAW serta ketinggian dan keunggulan ilmu yang dibawanya, untuk mengadakan muzakarah mengenai fadilat dan kelebihan ilmu-ilmu agama, dan serta menghafal doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.